saya ingin menjemput dua panel kita yang kita jemput pada malam ini, iaitu saudara Bob Faizali dari Rabi.my. Yes, saudara Bob. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Yep. dan panel kita yang kedua iaitu saudara Hazim Norman. Saudara Hazim. Yeah. Okey, mana orang ini? Tekan-tekan tak lepas pula. Okey, saudara Bob, kat mana bersiaran? Oh, saya macam biasa dekat Bangi sekarang, cikgu. Kat Bangi Hari ni hujan sana? Tadi tak ada. Hari ni okey, cuaca baik. Oh, cuaca baik JB ni hujan boleh dengar? Suara saya boleh dengar kan? Boleh dengar. Alright. Bangi okey. Azim wakil bagi Strike Rugby Wear. Dari mana? Ya. Keren. Saya sekarang berada di Shah Alam. Background je dekat showroom Selayang. Lain macam dua tempat dia ikan tu. Shah Alam tu belah mana tu? Shah Alam dekat section 19. Section 19 biasa saya lepak dekat section 8. Okey. So malam ni kita biasa bersiaran di platform Google Meet ni. So seperti mana yang sedia maklum lah, kita punya tajuk malam ni berkaitan dengan usahawan sukan. Jadi kemungkinan ada yang nampak usahawan sukan ni macam dia tak ada, orang kata apa nama, tak penting kepada pembangunan sukan. Sebenarnya penting. Dan usahawan sukan ni boleh dikatakan banyak bidangnya. Kalau kat sini bersama-sama kita pada malam ni saudara Bob. Bagi saya saudara Bob ni dia dalam bidang kewartawanan dah ni. Banyak penyiaran dan pencetakan. Ni antara orang kata figura penting ni sebenarnya. Untuk online sekarang. Okey, macam mana saudara Bob keadaan sekarang? Okay. Alright, baik. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Suzuli dan juga Udara Rabi kerana sudi menjemputlah saya dan juga Hazim sebagai tetamu malam ni. Semua rasa pelik lah sebab saya ni selalu interview orang kan. Yes. Tapi malam ni di-interview oleh orang pula kan. Selalu saya yang tanya soalan, malam ni saya jawab soalan lah. Rasa pelik sikit sebab selalu kita yang cakap dulu kan, tapi tak apalah, hari ni kita menjawab pertanyaan moderator. Okey. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan, yang menonton live ni, dan juga terima kasih jugalah kerana sudi memplawa saya dan juga Hazim untuk bersama-sama sebagai tetamu pada malam Ambang Merdeka ni. Sebenarnya topik usahawan sukan ni pun telah kita bincangkan saya rasa dalam 2-3 minggu lepas dalam Sembang Kopi Panas, di mana kita jemput usahawan-usahawan sukan, brand-brand owner ni kan, yang sebenarnya pada ketika ini semua orang terkesan terhadap pandemik yang sedang melanda ni lah. Especially macam kita kan Rabi.my, even strike pun kan, bila tak ada event, tak ada tournament, tak ada game dan sebagainya, saya rasa itu memberi kesan lah kepada kita semua sebagai usahawan sukan. Dan bukan saja Rabi.my sebagai penerbit majalah dan sebagainya, Hazim Strike sebagai pengeluar jersey dan sebagainya, banyak lagi kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang usahawan sukan ni semuanya terkesan. Baik yang buat gym lah, yang ada futsal lah, yang ada macam-macam lah. Saya rasa semuanya terkesan, dan mungkin perkara ni yang boleh kita bincangkan malam ni, cikgu. Itu daripada saya. Okey, bagaimana dengan Hazim? Keadaan sekarang? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Hazim. Pertama sekali, terima kasih cikgu sebab sudi jemput saya dengan Abang Bob dalam forum ini. Pendapat saya memang betul lah apa kata Abang Bob tu. Memang saya rasa semua orang dalam industri, bukan saja industri rugby, malah industri lain pun terkesan dengan pandemik ni. Sebab benda ni kita tak jangka kan. Mungkin kadang-kadang waktu sebelum pandemik ni kita dah ada plan kita. Macam mana projected kita punya tournament apa semua. Tapi bila datangnya pandemik ni, dia macam terkejut lah. Walaupun ada hikmahnya, tapi macam tu lah. Saya nak katakan kan, kita punya plan tu agak terganggu sikit lah kan.
Macam itulah daripada saya. Okey, betul. Baik, sebenarnya bukan setakat pihak bagi Rabi.my pengeluar baju, tapi saya juga sebenarnya menerima kesannya. Contohnya bagi kelab Rabi Uda, walaupun kami kelab kecil yang berada di Johor Bahru ni, kami boleh dikatakan sebahagian daripada usahawan sukan juga. Kerana apa? Kami juga menganjurkan kejohanan. Bila berlaku saja pandemik begini, semua perkara dah tak boleh nak jalan dah. Kerana kita di Uda Rugby kita menganjurkan kejohanan-kejohanan kecil bagi pemain-pemain kita rasa semua tu. Okey. Sekejap ya, ada mesej masuk, saya balas dulu. Okey. Sebelum tu, dengar tak suara ni? Saya rasa saudara Bob dengar Kalau suara? dekat ni diorang kata ada tak dengar audio kan? Dekat Facebook. Dekat Bila Facebook. kita bila share Dekat tu Facebook. ada audio. Bila share tak ada audio? Tak, bukan, maksudnya dekat Facebook sekarang tak pasti ada audio ke tak. Dekat audio tak ada. Sekejap ya. Dekat Sekejap, Facebook. Azim tengok kat Facebook ke? Tak ada audio kan? Saya pun tengah tengok kat Facebook ni. Okey. Sekejap ada kena buat balik kan? Okey, tak pasal ni tak ada mute. Okey, tak ada masalah. Cuba kita buka sekejap. Tak dengar suara. Alamak. Betul. Dengar suara Sekejap, saya saya punya ni dia pun kita bercakap dengar kan? Dengar. Kita dengar. Tapi saya Dekat rasa Facebook. yang audience yang tak dengar sekarang ni. Okey. Tak ada je tu, tak ada bunyi. Kat StreamYard okey. Kat StreamYard okey. Setting yang dekat StreamYard Facebook aja tu. Saya tak setting dekat Facebook. Dekat StreamYard tak ada masalah. Tak, sebab yang ni cikgu share screen kan? Share screen daripada Google Meet ke Ya, StreamYard. Google Meet. Masa cikgu klik share screen tu, nanti kat bawah tu ada audio, share with audio. Sekejap. Saya rasa macam ni, Sekejap. cuba cikgu unshare dulu screen ni, lepas tu kita share balik, dan kita start balik. Betul. Unshare boleh? Cuba stop screen share. Lepas tu cikgu share screen balik, tapi dekat bawah tu nanti, belah bawah tu ada satu petak nak kena tick, share with audio. Okey, sekejap. Kadang-kadang kita terlepas. Saya pun pernah terlepas tak? Okey. Seronok borak kan? Follow the share audio checkbox. Follow the step 2, share audio. Rasanya hari tu ni saya buat macam biasa je. Kadang dia tak Dia tak tick tu. Sekarang kita masih lagi live kan? Masih lagi live. Sekejap Sekejap. Tak. Kat bawah ni tak ada apa-apa bang. Saya dah tick dah. Okey. Saya share. Okey, cuba try. Cuba Meet. Okey. Okey ada. Okey baik. Dengar tak? Cikgu dah sharekan ke ni kan? Dah. Okey, sekejap Okey. Dia baru nak masuk. Tengok. Dengar tak? Cikgu dah sharekan ke ni kan? Okey. Alright, dah ada dalam ni. Okey. Nampak gaya mula balik. Okey, kesilapan teknikal tadi. Okey, sekali lagi saudara Bob. Pandangan saudara Bob tentang kita punya keadaan pandemik ni. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Suzeli dan juga Uda Rugby Club kerana sudi menjemput saya dan juga Azim. Saya daripada Rabi.my. Saya rasa pelik sikit malam ni sebab selalunya saya jadi moderator, kita interview orang, tapi malam ni saya jadi tetamu. Tapi apa pun terima kasih lah kerana sudi.
kerana sudi memberi peluang kepada saya dan juga Azim untuk sama-sama share pandangan dan juga pengalaman sepanjang kita bersama dalam pandemik ni lah. Dan seperti yang Cikgu Suzeli tanyakan tadi, apakah pandangan kita terhadap pandemik ni, dan bersesuaian dengan tajuk kita malam ni Cikgu kan, usahawan sukan, idea dan strategi kan. Jadi untuk makluman semua, Rugby.my ni ditubuhkan atas platform rugby itu sendirilah, atas kecintaan ataupun atas minat terhadap rugby, di samping untuk mempromosikan sukan rugby itu sendiri. Dan untuk makluman semua, ketika Rugby.my ni ditubuhkan, kita mempunyai nilai trust ataupun core value kita, Cikgu. Kita ada 4 nilai trust ataupun core value semasa kita tubuhkan Rugby.my ni. Yang pertamanya, ianya bersifat lokal. Okay, kita bersifat lokal. Keduanya, kita bersifat community. Okay. Ketiganya, kita bersifat boleh dipercayai, reliable. Dan yang keempat, kami ditubuhkan atas sifat ataupun dasar komersial. So ini adalah 4 teras utama yang kami pegang semasa menubuhkan Rugby.my, bersifat lokal, community, dipercayai dan juga komersial. Jadi berdasarkan kepada 4 nilai teras ni, Rugby.my ditubuhkan dan seterusnya memberi satu platform yang baru khususnya untuk komuniti rugby di Malaysia ni. Dan apabila kita bercakap mengenai rugby, kita bercakap mengenai sukan. Apabila kita cakap mengenai sukan ni perlu ada event kan, perlu ada acara, perlu ada tournament, perlu ada game dan sebagainya. Dan akibat ataupun kesan daripada pandemik ni, seperti juga Hazim, seperti juga rakan-rakan kita yang ada bisnes yang berteraskan sukan, sememangnya kita sangat-sangat terkesan lah apabila pandemik ini melanda. Tahun 2020 Mac, start daripada bulan Mac tu, apabila PKP mula dikuatkuasakan, jadi tiada game, tiada tournament, tiada aktiviti fizikal di padang dan sebagainya. Jadi secara tak langsung ianya memberi impak ataupun kesan kepada kami, khususnya yang berteraskan sukan ni lah, macam saya, Hazim dan rakan-rakan yang lain. Gym lah, futsal, swimming pool kan, semuanya tutup, semuanya tak boleh buat. Jadi kesan tu memang terasa. Kalau kita sebut pasal kesan ataupun impact, memang ada, memang sangat-sangat terkesan. Itu pembukaan daripada saya lah. Mungkin cikgu boleh Azim dan sebagainya boleh teruskan. Sila. Okey. Azim, macam mana perasaan? Perasaan dia kena keadaan macam ni, Azim? Terima kasih cikgu, terima kasih Abang Bob. Daripada saya sendiri dan pihak Strike, kita memang ada plan kita sepanjang tahun sebelum pandemik tu, maksudnya dari tahun 2020 tu, kita dah ada plan kita daripada bulan 1 sampai hujung tahun lah. Ada boleh dikatakan setiap bulan tu kita dah arrange tournament, event, dari kita bekerjasama dengan klub-klub rugby ataupun kita dipanggil untuk menjadi sponsor dalam event rugby tu sendiri. So dekat situ bila terjadinya pandemik ni, dia agak mengganggu kita punya plan tu lah. Tapi pada pendapat saya sendiri, kita tak boleh lah nak jadikan tu sebagai alasan, dan saya anggap tu sebagai satu hikmah lah. Mungkin ada benda yang lebih baik untuk kita dalam industri rugby ni sendiri ataupun sukan-sukan lain lah. Mungkin kita boleh try explore benda-benda lain yang sebelum ni kita tak pernah explore kan. Macam tu. Okey, so bagi saya sebagai sebuah kelab yang bergerak melalui sekolah, dan kami lebih kepada lebih suka dikenali sebagai komuniti, kami juga terasa kesan dia lah. Kerana bagi kami Uda Rugby di kelab, kami juga mengajukan kejohanan. Melalui kejohanan ini kita juga mendapat kepercayaan dari pihak Strike untuk memberi sumbangan pentajaan kepada kejohanan yang kami anjurkan, seperti kejohanan yang dari tahun 2014 kita dah bersama dengan Strike untuk membantu dari sudut penajaan t-shirt, pengadil dan juga hadiah pemain terbaik. Jadi bila berlaku pandemik pada 2020, memang kita stop, dan antara yang paling terkesan Azim bila Uda 7 tu lagi seminggu dah nak berlangsung, bila
umum je PKP penuh terus kita blank. Jadi Kejut semua. memang terdiam, memang satu benda yang apa nak jadi kan. Dan kita sangka benda tu sekejap. Tak sangka sehingga ke hari ni kita masih lagi tak dapat melangsungkan apa-apa permainan lah. Bukan saja untuk rugby juga, tapi juga suka-suka lain. Kecuali macam bola sepak lah, Liga Malaysia dah main kan. Okey, sebenarnya saya belum masuk lagi soalan. Okey. Saya belum masuk lagi soalan. Okey, biasa baru mukadimah. Baru mukadimah ni. Okey, kita sekarang ni bila kita bercakap tentang pandemik, dia memang ada kesan, dan kesan tu bukan saja berlaku di Malaysia. Kalau saya cuba nak sharekan satu website, tapi masalahnya ada masalah teknikal, tak boleh nak tunjuk kat sini. Cuma saya boleh maklumkan bila saya lihat kepada impact of COVID untuk event sport ni, dia melibatkan kontrak. Kalau dapat saya kongsikan, sebab dia lagging ni, jadi tu yang saya tak berani nak share dia punya link ni. Tapi saya boleh sebutkan lah. Impact dia yang pertama sekali adalah dari segi kontrak. Contohnya kalau saya lihat kontrak ni kebanyakannya penaja lah. Sebagai sebuah kelab kecil ni, saya pun terkesan dengan perkara-perkara ni. Bagaimana dengan rugby.my? Ada tak kontrak-kontrak yang terikat ke apa ke? Saudara Bob, macam mana? Okay, kalau tengok daripada bisnes kami ataupun apa yang kami buat selama ni, kira sekarang ni rugby.my ni dimiliki oleh Scrum Publication Sdn Bhd. Okay, nama syarikat tu adalah Scrum Publication Sdn Bhd dan jenama yang dibangunkan ialah rugby.my. Okay, jadi rugby.my ni adalah sebuah jenama di bawah Scrum Publication. Jadi Scrum Publication ni ditubuhkan atas dasar menjalankan kerja-kerja penerbitan, menjalankan kerja-kerja training ataupun latihan, juga menjalankan pengurusan acara, event management. So itu adalah core business kami lah untuk Scrum Publication. Dan rugby.my ini adalah satu jenama yang kami bangunkan khusus untuk spesifik market adalah komuniti rugby di Malaysia. Okay. Jadi apabila kita bercakap mengenai penerbitan majalah, produk kita di bawah rugby.my ni, kita ada produk iaitu majalah bercetak. Kita juga ada platform media sosial, kita ada Instagram, Facebook dan juga YouTube. Dan kita juga ada website. Okay, web. Dan akan datang, sedang dibangunkan dalam bukan dah masuk fasa akhir dah, kami akan lancarkan apps ataupun aplikasi rugby.my. Okay. Jadi kalau kita cakap pasal rugby.my ni, kita ada 4 cabang. Kita ada majalah, kita ada social media, kita ada web, kita ada apps. Okay. Jadi untuk kami melaksanakan operasi kami yang menyumbang kepada income ataupun pendapatan bagi sesebuah penerbitan adalah melalui iklan. Okay. Jadi kalau kita tengok mana-mana majalah, surat khabar sebagainya kan, macam contohnya surat khabar Harian Metro tu kan, penuh dengan iklan kan. Dan iklan tu bukan murah kan. Iklan dia yang pada harga yang dah ditetapkan lah. Jadi iklan adalah sumber pendapatan bagi mana-mana produk percetakan, majalah, surat khabar dan sebagainya. Kita tengok majalah yang kita ada, majalah hiburan dan sebagainya kan. Ada iklan makeup, ada iklan kosmetik, ada iklan pelbagai. Itu adalah sumber macam mana mereka menjana pendapatan untuk sesebuah penerbitan. So dalam hal ni, rugby.my sebenarnya ditubuhkan majalah itu sendiri kita dah setkan di mana pendapatan ataupun income-nya adalah melalui pengiklanan. Okay, nombor 1 adalah pengiklanan, nombor 2 adalah melalui pengedaran ataupun penjualan majalah itu sendiri. Okay. Jadi kami ini sebagai sebuah platform media, kami menawarkan iklan kepada syarikat yang berminat pada ketika itulah, pada ketika rugby.my ini mula diterbitkan. Jadi kami tidak mempunyai sebarang kontrak yang perlu dipenuhi oleh mana-mana pihak pada ketika pandemik itu berlaku lah, melainkan syarikat-syarikat yang mengambil kontrak dengan kami untuk memaparkan iklan diorang dalam majalah. Okey, dan pada ketika itu bulan Mac 2020 tu, majalah rugby baru keluaran yang kedua.
first edition Februari, second edition baru March tu pula terus PKP sampai sekarang. Jadi apa yang kami tawarkan kepada syarikat-syarikat lain yang ambil iklan dengan kami tawarkan kontrak, bukan kontrak lah, kami tawarkan package sebenarnya. Package 6 bulan ataupun 6 keluaran ataupun 12 keluaran. Okay, jadi syarikat-syarikat yang bersama dengan kita yang melanggan, yang ambil package tu tak ada masalah, sebab as long as majalah kami keluar kan, majalah kita diterbitkan pada setiap keluaran, iklan mereka ada, jadi kita tak breach apa-apa kontrak lah. Melainkan kita dah janji dengan satu team ke atau satu company lain, kita ada ikat kontrak dan sebagainya, tetapi hal itu tak berlaku pada kami lah. Sebaliknya, kesukaran pada kami untuk mendapatkan pengiklan kan, sebab bila dah tak ada tournament, tak ada game semua, dia pun cakap bisnes kami pun tak boleh nak jalan, bisnes pun tak berapa bagus, jadi kami tak ada bajet untuk buat iklan dan sebagainya lah. Jadi itulah dia, kesan itu dipanggil teori domino. So satu collapse, semua collapse kan. Apabila game rugby tu tak boleh dimainkan, semua orang akan terkesan dan benda tu akan berjangkit sampailah kepada kami kan. Sampai kami pun berjangkit jugalah dengan semua lah kan. Jadi tak banyak syarikat yang mampu untuk mengiklankan produk ataupun perkhidmatan diorang. Jadi kami sama-sama faham lah kan. Kita faham dia punya masalah dan mereka pun faham situasi yang berlaku pada ketika inilah. So dari segi kontrak setakat ni, mana-mana company ataupun mana-mana syarikat yang ambil package iklan dengan kami setakat ni tak ada masalah. Kami berjaya fulfill, kami berjaya penuhi kehendak iklan mereka melalui platform majalah, social media ataupun web yang dah ada dalam kontrak tu lah. Baik. Sebab kalau kita lihat kepada contoh yang website yang saya katakan tadi, benda pertama yang memberi kesan kepada bidang sukan, industri sukan adalah kontrak. Bagaimana pula dengan strike? Ada tak melibatkan apa-apa kontrak? Okey, macam strike kita, macam cikgu sendiri tahulah, kita company yang memang fokus on family business, tapi kita strive untuk jadi one of the best brand lah dekat dalam Malaysia. So kita tak ada apa-apa kontrak, maksudnya kita ikat contohlah macam UDA minta sebagai penaja ataupun sebagainya, kita buat satu kontrak yang ikat mungkin setahun, 2 tahun. Setakat ni kita tak ada buat kontrak yang macam tu, tapi kita lebih kepada macam nak kata agreement lah cikgu. Contoh andai kata cikgu katakan okey Hazim, kita nak ada tournament bulan 6. So kita akan buat satu agreement yang mana dipersetujui oleh dua-dua pihak. Yang cikgu pun win, kita pun win. So kita hanya agreement dalam pada satu event tu saja. Bukan maksudnya kita ikat pada kontrak ni, dan saya pun tak terikat dengan kontrak sebuah kelab, ataupun kelab tu pun tak perlu nak penuhi apa yang strike perlukan macam tu. So kita lebih fokus kepada agreement dan dia lebih memudahkan dua-dua pihak lah. Tak ada terikat dengan apa-apa kan. Macam tu. Ya. Baik, jadi kita sebenarnya kat sini ada pihak yang lebih besar, dia punya skop dia tu mungkin akan terkesan dengan kontrak yang lebih besar lah. Bagi saya lah, saya nampak kat sini. Kerana bila kita bercakap tentang kontrak ni, pertama sekali yang kita boleh lihat contoh seperti Persatuan Rugby Malaysia lah, sebagaimana mereka kehilangan penaja apabila berlakunya pandemik ni. Jadi benda ni sebenarnya walaupun berlaku kepada pihak Persatuan Kebangsaan, kita di bawah ni pun kena belajar sesuatu. Dan apa yang sempat juga saya berwhatsapp dengan rakan dari Kertih FC, walaupun mereka bola sepak, mereka juga mengalami keadaan yang sama, tetapi mereka ada satu perkara yang saya rasa kita perlu contohi dalam bidang sukan rugby ni. Antaranya adalah mereka buat business club. Yang ini yang mungkin saya rasa walaupun kami kelab sekolah ataupun kelab komuniti kecil, kita juga boleh contohi apa yang mereka buat. Jadi benda ni bila saya kata pasal duit, okey, sekarang kita cakap isu yang kedua, kewangan. Kalau kewangan, bagaimana kita pergi dulu pada strike, bagaimana kewangan tu nak rolling? Sebab penjualan baju mesti ada modal.
Betul. Bagaimana Strike menangani perkara ni? Dalam isu kewangan ni lah. Ya. Macam daripada Strike sendiri, sebab kita memang 100% kita yang manage. Maksudnya kita tak perlu ada cost overhead, maksudnya bayar pekerja ataupun upah pekerja semua tu lah cikgu. So kita hanya based on family dan kawan-kawan. Dan mungkin kita panggil dia untuk satu tournament tu kita akan ajak dia macam tu. So daripada segi kewangan, kita sebelum ni kita memang fokus on tournament, dan daripada situlah kita cuba manage kewangan kita. Daripada maksudnya kita nak modal yang kita nak rolling berapa, daripada segi savings kita, sebab kita business sendiri kan, so kita perlu lebihkan kepada company lah. Macam tu. Dalam masa pandemik ni, alhamdulillah lah cikgu, walaupun kita tak mampu nak buat event, tak boleh nak buka tournament apa semua, tak boleh nak buka booth, tapi alhamdulillah setakat ni apa yang sebelum ni Strike pernah ada ataupun berjaya untuk ada, kita hanya gunakan benda-benda tu lah. Tapi kita nampak lah efek dekat situ. Kewangan yang mungkin bukan pada Strike saja, bagi saya lah semua company pun mungkin akan terasa kesan. Yang mana kewangan diorang tu dari segi masa ke masa tu, daripada awal pandemik sampai hujung pandemik, mungkin diorang akan rasa sedikit berkurang kan. Sebab mungkin macam Strike sekurang-kurangnya sebulan ada 2 tournament. Daripada situ kita dah boleh manage kita punya kewangan, berapa kita nak rolling, berapa kita nak restock baju apa semua. Tapi bila kita susah untuk buat event, tak berjaya untuk, mungkin susah untuk kita nak release baju-baju yang lain, so kita punya pulangan balik tu daripada apa yang kita dah keluarkan tu mungkin berkurangan lah. So mungkin kita just keluar modal. Mungkin apa yang kita dapat tu boleh balik modal lah, orang kata balik modal macam tu je. Okay, Rabi Dokman macam mana kat kewangan ni? Kalau ikutkan saya difahamkan untuk Rabi Dokman punya production tu ada terhenti kan? Sebab kilang tutup, saya dimaklumkan. So macam mana kewangan Rabi Dokman tangani? Okey, secara asasnya Rabi Dokman ini dari segi penerbitannya kita dah set sebagai penerbitan bulanan. Bermakna setiap bulan sekali lah kan, sebulan sekali penerbitannya. Tetapi baru-baru ni sebabkan Selangor PKPD, apabila PKPD kilang percetakan ni tak termasuk dalam essential service kan, perkhidmatan perlu. Jadi kilang yang kami buat di kilang tu terhenti operasinya. So apabila terhenti operasinya, nak tak nak kita terpaksa akur lah kan, kita akur pada perintah kerajaan, kilang tak berjalan, so we have to stop the production. Jadi ianya telah terlewat 1.5 bulan sehingga baru-baru ni je kita berjaya cetak dan edarkan kan. Walaupun situasi politik dah berubah covernya dah begitu kan, jadi kita tak boleh buat apa-apa lah kan, sebab kita dah hantar cetak dan sebagainya. So kita akur kepada situasi semasa, nak tak nak kita kena jalan juga. Okay, dan apabila dicetak kita pun edarkan lah kepada pengedar-pengedar yang telah kita lantik di seluruh negara, dan juga pelanggan-pelanggan, subscriber kita yang melanggan secara bulanan ataupun tahunan. Jadi kalau dicakap pasal kewangan, memang sangat-sangat terkesan, khususnya apabila kita dah projectkan majalah kita ni dijual di setiap event-event besar kan, MSSM lah kan, setiap kejohanan yang besar sebenarnya kita dah rancang untuk menyertai setiap tournament tu untuk dengan memasarkan majalah kita lah, sama macam Strike juga kan, dan juga brand-brand yang lain. Setiap kali tournament, setiap kali ada game, kita akan datang promosikan produk kita. Itu yang kita rancang. Tetapi disebabkan pandemik tournament tak ada, game tak ada, jadi kita tak boleh nak buat apa kan. Tetapi kesan itu ya memang tak dinafikan, memang terkesan. Tetapi dalam Rabi Dokmai kami telah dilanggan oleh perpustakaan negeri. Contohnya Perpustakaan Negeri Sembilan. Setiap bulan mereka langganannya adalah kita kena supply di setiap perpustakaan di bawah Perbadanan Perpustakaan Negeri Sembilan. Semuanya ada dalam, saya rasa dalam 30 perpustakaan begitu. Okay.
Jadi itu adalah customer ataupun pelanggan tetap kami, Pustakaan Negeri Sembilan. Kita juga ada perpustakaan Petaling Jaya, ada beberapa pustakaan negeri lagi yang kita supply lah. Okay. Dan dalam masa yang sama kita juga turut approach organisasi-organisasi besar macam NRDP dan sebagainya untuk mereka melanggan majalah ni dan diberikan kepada sekolah ataupun pusat-pusat latihan mereka lah. Okay. Itu yang sedikit sebanyak menampung jualan kami. Dalam masa yang sama sokongan daripada peminat rugby Malaysia ni, sama ada yang subscribe ataupun ada yang langgan selama 6 bulan ataupun setahun, ada yang beli per isu kan. Dia tak langgan setahun tapi sebabkan keluaran ni tim aku ada kan, kelab dia ada muncul, jadi dia beli kan. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada itulah. Tapi kalau ikutkan daripada apa yang kami rancang dengan apa yang realitinya, memang sedih lah sebenarnya kan. Apa yang kita rancang dengan tournament dan sebagainya, dengan realitinya memang sangat-sangat sedih. Tapi nak tak nak kita berjaya survive lah dengan beberapa inisiatif dalaman yang kami buat. Kalau sebelum ni kita boleh spend banyak ni, tapi apabila pandemik berlaku kita terpaksa hadkan kita punya spending kan. Dari segi gaji dan sebagainya turut ada kesannya yang terkesanlah kepada staff di dalam Rugby.my ni. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh invite ramai orang untuk jadi penulis tamu dan sebagainya, tapi disebabkan yalah pandemik ni masih lagi berterusan, kita terpaksa kurangkan kos-kos begitulah. Baik. Okey, memang orang kata dia punya kesan tu memang banyaklah. Sebagai contoh pun kalau saya boleh kongsikan bagi pihak Udara Rugby, kami juga sebenarnya kita dipilih dalam projek DTC Johor ataupun sekolah-sekolah dalam negeri Johor, PLD Rugby. Bila kita juga nak dapatkan penaja tu memang susah lah. Sebab kita difahamkan bila kita berjumpa dengan penaja, kita bawa proposal, respon yang mereka beri adalah mereka ada had. Mereka ada had. Maka bila sebut pasal duit tadi, kita pun jadi macam orang kata cool balik lah. Kita terpaksa tarik diri balik. Okay, kita faham keadaan tu. Dan buat masa sekarang pun kita tak dapat lagi bertemu dengan pemain budak-budak sekolah kita lagi. So benda ni kita risau sebenarnya. Sebab kita sudah hampir 2 tahun lah kita dalam keadaan macam ni. Dan bila saya kata melibatkan pemain-pemain ni, sebenarnya merisaukan lagi kesan daripada pandemik ni bukan setakat dari bidang keusahawanan juga. Tapi dia juga memberi kesan kepada mental yang saya nampak. Kalau contoh macam Saudara Bob, tengok kita punya kesan ni, mental peniaga dekat luar lagi, saya rasa tinggi ya. Macam mana Saudara Bob fikir macam tu? Kalau dari sudut mental ni, sebab kita risau ni. Yelah. Lama ni benda ni. Betul. Sebenarnya tengok kepada saiz ataupun skala perniagaan tu sendirilah. Macam Rugby.my ni nak kata kita ni besar sangat, tak. Staff kita orang pun tak sampai 10 orang pun. Tahu. Kan? Dialah yang buat design, dialah yang inilah yang menulis artikel, inilah yang ni kan. Jadi kita sama-sama sendirilah kan. Kita tak boleh terlalu lavish berbelanja besar kan. Orang ni boleh buat ni saja, ni saya tak. Tapi pada ketika ini apa yang kita boleh buat adalah work as a team, tetapi semua kena multi role lah kan. Dia boleh buat ni, dia boleh buat tu, buat ni. Apa saja bakat yang kita ada ataupun apa saja kebolehan yang kita ada, kita kumpulkan, okey kita buat dalam grup kita aja kan. For the time being kita tak boleh kita tak berkemampuan untuk nak perbesarkan tim kita dan sebagainya. Jadi dalam suasana yang sama juga, kalau kita boleh tengok Facebook kita tiap hari bersama rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita yang ada bisnes sendiri dan sebagainya, mereka sangat tertekan kan. Ni nak bayar sewa kedai, nak bayar sewa macam Azim kan, nak bayar sewa showroom kan. Nak itu, nak ini, kalau ada designer nak kena bayar designer dan sebagainya. Jadi saya tak langsung, bukan saja usahawan sukan rugby ni, banyak lagi usahawan lain yang terjejas. Macam sebelum ni gym tutup kan. Swimming pool, anak saya punya swimming instructor dah berapa lama dah dia orang tak boleh nak ni kan, nak jalankan kelas, betul tak? Jadi berapa lama dia orang dah tak ada income dan sebagainya kan. Betul.
Jadi taekwondo lagi kan. yang kita ni buat bisnes kecil-kecilan ni mungkin boleh lagi lah kot kan. Tapi yang mana besar-besar tu, yang ada kilang, yang ada pekerja berpuluh, beratus sebagainya tu, macam mana dia nak survive kan. Jadi itulah. Macam mana Azim, kalau contohnya bila sebut saudara Bob tadi sebut berkaitan dengan apa nama showroom apa, okey macam Strike ada showroom dia. Jadi showroom ni kalau bagus dia orang datang. Bila orang tak datang pun mental juga jadi ni. Betul-betul. Macam saya sendiri sebelum pandemik tu memang saya dah plan. Kita ada buka satu showroom baru dekat Shah Alam. Ada baru. Jadi bila dalam awal hujung 2019 tu kita dah start lah cari showroom, dah set up apa semua dekat situ, dekat Shah Alam. So bila jadi pandemik tu, kita punya plan untuk buat opening lah, panggil orang datang apa semua kan. Jadi kita terpaksa tangguhkan dululah benda tu. Dekat situ saya tak dinafikan lah, memang agak sedih sikit sebab kita dah spend some amount of money kan untuk dekat situ. Kita dah spend sikit, kita nak buat showroom cantik-cantik, kita buat renovation sikit. Tapi bila jadinya pandemik tu, dia agak mengganggu lah kita punya, mungkin macam cikgu cakap lah, mental tu memanglah terganggu sikit. Tapi kita teruskan lah juga. Mungkin kita tak dapat buat untuk orang datang. Macam cikgu cakap, showroom kalau boleh orang datang, seronok orang datang, tengok baju live apa semua kan. Tapi kalau kita dah tak boleh orang nak datang, kita buatlah benda lain. Mungkin kita fokus kepada online ke macam tu. Tapi secara realitinya, saya sendiri sebagai peniaga Strike ni agak sedih dan terkesan lah bila kita tak dapat buka showroom dan sebagainya. Betul lah. Memang saya faham tu. Sebabnya bila showroom ni memang kena orang datang. Kalau tak datang, sewa kena bayar tu. Sewa bayar. Kena bayar sewa tu kan. So baju dah setting dah apa. Sebagai peniaga saya rasa memang betul-betul terkesan lah benda ni. Okay, so sekarang ni saya nak tanya pendapat lah. So kalau kita ni, contohnya pandemik kita ni akan jadi masa lama lah. Kalau masa lama pula, kita bukan setakat orang kata dia punya kos kita dan sebagainya itu dah terpaksa kita adjust. Tapi juga kita risau sekarang ni ialah kurang sambutan selepas ni. Apa pandangan saudara Bob? Kurang sambutan pada kita punya sukan ni. Sukan kesayangan kita ni. Sebab dah banyak sangat game online ni. Betul. Tahun lepas semasa kita PKP, kita start bulan Mac, lepas tu tiba-tiba bulan Ogos ataupun September kita boleh main balik. Tahu, kita ada satu period tu yang rugby ni boleh main sekejap. Ya, sempat. Sempat sekejap kan. Sekejap lah. Jadi masa tu kita orang pun sempat ke Maman dengan Persatuan Rugby Maman kan. Masa tu September lah, bulan September, 16 September saja sebab hari Malaysia. Dia buat sempena Hari Malaysia, dia buat perlawanan 4 penjuru. Kalau nak kata sambutan tu, sebenarnya kalau kita tengokkan komuniti rugby ni sebenarnya diorang tak sabar sebenarnya ni. Tunggu boleh kebenaran je. Diorang memang belasah padang cukup-cukup kan. Tapi saya rasa apabila dibenarkan nanti, saya rasa sambutan tu akan naik balik. Cumanya lah kan, kita tak boleh nak jangkakan sejauh mana ataupun bila kebenaran untuk bermain rugby tu akan kita dapat lah. Kalau kita tengok dengan situasi semasa ni kan, kadang kita rasa ni boleh ni, bulan 9 ni mungkin lah boleh kot kan, bulan 9, bulan 10. Tapi bila tengok bilangan ataupun angka yang keluar lah, ini 19,000, 20,000 lagi kan, 20,000 lagi, 19,000 lagi kan, tak nampak jauh mana pun. Tapi itulah, kita berpegang je lah kan pada pada harapan yang mungkinlah sebulan 2 lagi mungkin kurang dari segi jumlah jangkitan tu, dan mungkinlah kan vaksin kan. Yes. Dan mungkinlah kita ni boleh ke Padang semula mungkin bulan 10, 11, 12 atau paling tak pun hujung tahun kan. Saya rasa dari segi semangat komuniti rugby ni dia membara, especially yang geng-geng otai ni kan, geng-geng veteran ni. Dia orang ni memang tunggu masa je kan. Saya setuju juga tu kalau untuk kategori dewasa ni masing-masing memang tengah berkobar-kobar.
Betul. Apatah lagi contohnya kalau mereka yang masih terlibat dengan pasukan negara. Contoh untuk pasukan negara, mereka memang nak bersedia untuk Asian Rugby Championship tu. Tapi Betul. yang merisaukan saya lah, yang merisaukan saya sekarang ni budak sekolah ni. Budak sekolah ni. Betul. So Azim mesti ada adik-beradik kat rumah. Bagi cadangan macam mana? Apa pendapat Azim ni? Macam saya sendiri memang macam cikgu cakap, kita ada juga rasa taklah kita risau dengan apa yang akan jadi akan datang kan, tapi kita ada macam terfikir juga sebab budak-budak yang contohlah daripada awal 2020 tu sampailah sekarang yang dah naik ke form 4 pergi form 5, form 3 pergi form 4, dorang mungkin tak ada exposure yang lebih kepada sukan rugby ataupun kepada brand-brand rugby Malaysia sendiri. So mungkin dorang tak tahu macam bila ada akan datang akan ada tournament dan ada brand rugby. Oh, ada brand ni rugby buka booth tapi dorang tak tahu macam tu. So bagi saya sendiri mungkinlah pihak sekolah ataupun pihak-pihak kelab rugby mungkin perlu selalu engage dengan dorang. Maksudnya sentiasa buat, mungkin macam cikgu Uda sendiri buatkan ada kelas rugby untuk engage dengan budak-budak ni supaya dorang mungkin tak lupa macam mana nak main rugby kan, supaya skill orang tu sentiasa diasah. Bila masuk sekolah nanti terkejut, nak tangkap bola pun tak reti, nak baling pun susah, macam tu. So itu pendapat saya lah, bila dengan keadaan sekarang ni mungkin kita perlu cari inisiatif lain lah, dan mungkin daripada Abang Bob sendiri dengan rugby.my sentiasa keluarkan edisi-edisi keluaran rugby yang hebat-hebat dan menarik. So budak-budak lebih tertarik dengan sukan rugby ni. Sebab saya faham player rugby ataupun fans rugby ni ramai dan diorang punya community ni kuat. Diorang sentiasa bekerjasama, support each other. So saya rasa mungkin itu bukan satu masalah yang besar lah untuk kita tangani. Setuju. So sekejap kita ni komen dari FB kata suara saya pula tak dengar ni. Suara panel dengar, suara saya tak dengar. So saya sebelum kita teruskan, saya check dulu apa masalah. Okay. Saya pun pelik ni, kenapa suara saya yang tak dengar ni. Kalau ikutkan ni, saya tak sentuh apa-apa dah selain tadi. Dekat Facebook cikgu dengar ada suara tak? Dekat Facebook ni Abang Azli kata tak dengar suara saya ni. Sekejap kita tak dengar suara. Tadi sekali lagi sebelum kita teruskan. Sekejap ya. Tak dengar. Kalau boleh Azim dengan Saudara Bob. Sorry. Dengar? Ya. Suara saya? Saya dengar suara cikgu, okey je. Tak ada masalah. Tapi dekat Google Meet boleh dengar. Cuma dekat Facebook. Cuma kawan-kawan di Facebook boleh dengar suara panel. Suara host pula tak boleh dengar. Terbalik pula ni. Okey, sekejap kita tunggu sekejap Saya ada satu soalan sebelum kita akhiri nanti. Sekejap. Belum ada yang komen lagi tu. Sebab saya tak boleh sebab saya tengah share. Itulah. Kalau saya tutup share nanti gelap lagi. So kita tunggu sekejap. Technical error ni macam ni lah online. Technical error. Betul. Okay, boleh? Suara panel okey, clear. Suara host tak ada. Azli. Suara panel pula host pula tak dengar. Aduh. Okey, clear. Suara host tak ada. Nampak? Okey, dengar tak suara saya kat situ? Okey, clear. Suara host tak ada. Nampak? Suara saya tak clear kot. Kan kena type pula dekat sini soalan. Dah macam main WhatsApp pula kan. Okey. Okey, tak apalah. Saya type dekat WhatsApp ni. Okey. Masalah kejap Dia biasa cikgu bila kita buat online punya event macam ni kan.
Gangguan teknikal tu memang akan sentiasa ada lah. Tak dapat dielakkan lah. Tak dapat Kadang wifi tak kuat lah, sound tak ada lah kan. Itulah. Saya ni pakai Unify pun masalah macam mana. Betul. Sama je kadang pakai Unify pun 100 Mbps pun kadang tak achieve juga 100 Mbps kan. Ya. Okey. Tak apa, saya type soalan saya kat sini lah. Okey. Cikgu type dekat dalam chat dalam Google ni ke dekat Facebook? Saya type dekat ni, dekat StreamYard. Dekat StreamYard, okey. Okey, nanti dia keluar kat Facebook. Jadi semua orang boleh baca kan? Okey. Rancangan masa depan. Okey. Sekejap Dengar jawapan je, soalan tak dengar. Okey. Memang lain macam ni. Tak apa, malam merdeka macam ni. Lain sibuk. Malam merdeka dah jadi gini pula. Okey, itu dia soalan rancangan masa depan rugby.my. Perancangan masa depan rugby.my. Okey. Kita lihat kalau daripada tahun lepas lagi memang game tak ada, tournament tak ada kan. Kalau ada pun dalam begitu terhad ya. Dan kita tak tahu sejauh mana ataupun bila lagi yang kita boleh full return to rugby. Jadi perancangan kami pada ketika ini ataupun untuk masa depan adalah mempelbagaikan produk yang kita ada. Okey. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi bila kita memperkenalkan rancangan Kopi O Panas kan, sembang Kopi O Panas tu. Meriah. Meriah pada awal tu lah kan, sebab pada ketika tu tak ada lagi bual bicara pasal rugby. Kan tiba-tiba kita buat ialah sambutannya ramai kan, berinteraksinya dengan pelbagai tetamu yang kita bawa, pelbagai latar belakang dan sebagainya, daripada rugby sekolah, rugby wanita kan, coach, fisioterapi, apa lagi, referee, semua kita panggil dah. Geng-geng berniaga semua ni, semua kita dah panggil. Malah kita juga pernah bekerjasama dengan Strike. Ada satu siaran tu ditaja oleh Strike. Terima kasih Strike. Ditaja baju masa tu. Saya dengan kau bawa pakai baju Strike tu kan. Masa tu sembang pasal rugby wanita kalau tak silap. Rugby wanita, ya rugby wanita. Kan? Saya nak selai lah. Boleh kontak Azim. Boleh dah. Kan? Dan apabila kita dah buat Kopi O Panas tu, kita nampak ialah trendnya dan banyak kelab yang mulakan inisiatif yang sama, dan saya lihat benda tu satu yang sangat sihat kan. Sampai sekarang ni dalam satu minggu ni saya rasa penuh kan. Kadang jadual kita MRU ada buat webinar kan, JRU ada buat webinar hujung minggu dan sebagainya kan, dan even hari biasa tu pun ada je webinar, sama ada malam ataupun siang ada je. Dan saya melihat itu adalah satu perkara yang sihat sebenarnya kan. Jadi semua pihak cuba mengenengahkan pengalaman masing-masing, cuba mengenengahkan apa-apa topik yang boleh menjadi panduan kepada seluruh peminat rugby di Malaysia lah. Dan moving forward, apa yang nak kami venture ataupun apa yang nak kami terokai adalah lebih kepada training ataupun online training, di mana kami sebenarnya sudah pun menyediakan platform e-learning. Nanti sebenarnya saya nak jemput cikgu dan juga rakan-rakan yang lain untuk sama-sama tengok platform yang telah kami bangunkan. Sebenarnya kalau kita sebut pasal webinar, selalunya platform yang paling utama sekali kalau untuk warga cikgu, warga guru dan juga murid-murid sekolah, mereka pakai Google Meet, betul tak? Kan? Betul. Pakai Google Meet dan sebagainya. Tapi kalau yang di luar ni, di peringkat kelab, persatuan negeri dan sebagainya, mereka lebih suka pakai Zoom. Betul. Kan? Pakai Zoom dan sebagainya. Tapi untuk rugby.my, melalui hasil kerjasama kolaborasi yang kita buat, kami telah menubuhkan satu platform e-learning ataupun platform untuk melaksanakan webinar dengan lebih mudah, lebih tepat dan semuanya bawah satu bumbung, cikgu. Selalunya kalau kata kita buat webinar dalam Zoom kan, semua orang masuk dalam Zoom, webinar pun jalan sejam, 2 jam dan sebagainya. Peserta pun tanya soalan dekat ruangan chat dan sebagainya. Lepas tu penganjur akan letakkan link Google Form kan, link kehadiran. Okey, faham, semua orang isi link kehadiran.
ni link kaji selidik, diorang pun isi kaji selidik dan sebagainya. Tetapi dengan platform e-learning yang kami bangunkan, kesemua perkara tersebut tak perlu lagi dilakukan oleh penganjur ataupun organizer. Semuanya dah auto built-in. Kehadiran kita boleh kontrol, e-certificate ataupun e-sijil kan, kita dah boleh auto generate hasil daripada kehadiran peserta. Kita boleh sediakan kuis di dalam platform tersebut di mana peserta boleh diuji kefahaman sebelum webinar dan juga selepas webinar, pre-test and also post-test. Jadi kita tak perlu lagi duduk di dalam Zoom ataupun dan sebagainya. Melalui platform yang kami bangunkan ni, kami berharap komuniti rugby ataupun komuniti sukan boleh memanfaatkan platform tersebut untuk memudahkan webinar yang boleh kita jalankan dari masa ke semasa. Sebenarnya cikgu, kalau cikgu dah biasa pakai Google Meet kan, kan boleh buat quiz, boleh buat ada whiteboard dan sebagainya. Yes. Features dalam Google Meet, features dalam Zoom, dalam Microsoft Teams, semua kami gabungkan di bawah satu platform. Jadi cikgu nak buat meeting, cikgu nak create projek dan sebagainya, semua gunakan platform yang sama. Buat webinar, buat e-learning, semua dalam platform yang sama. Yang ni kami telah perkenalkan kepada, ada beberapa company yang telah kami perkenalkan di dalam Malaysia ni, especially company yang buat training yang buat online training ataupun e-learning. Tapi dalam masa yang sama kami nak memperkenalkan kepada komuniti sukan, khususnya komuniti rugby. Sebab lepas ni dah tak payah nak isi Google Form, tak payah nak isi benda tu semua auto dalam tu je cikgu. Bila dah habis webinar, contohnya dah habis sesi kita malam ni kan, saya tamatkan sesi ni, dalam masa 5 ke 10 minit saya dah boleh generate e-sijil ataupun e-cert kepada peserta. Dia orang terus dapat dalam email dia orang. Dan kita tak perlu risau lagi. Kadang kita bagi link dekat peserta kan, kata okey ni link untuk 30 orang peserta, tolong jangan share dengan siapa-siapa kan. Bila kita dah buka Zoom ataupun Google Meet tu, dia 50-60 orang masuk kan. Kita pun dah tak tahu ni siapa kita nak kick ni, siapa yang peserta betul ataupun siapa yang peserta luar kan. Ghost, peserta luaran ni lah yang curi-curi masuk kan. Tapi melalui platform tu, peserta yang berdaftar hanya dia saja yang boleh masuk lah. Jadi kita boleh kontrol dekat situ. Ya, faham? So itu antara yang kami explore lah. Sebab bila kita nampak, bila kita tengok PDPR ni kan berlangsung dekat Malaysia ni dengan budak-budak sekolah dan sebagainya, dia gunakan platform Google Meet. Jadi kami berpendapat platform e-learning ni sepatutnya kita terokai dan kita ambil peluang kat situ lah. Jadi kami nampak peluang dekat situ. Sementara rugby ni tak boleh dimainkan, jadi kita nampak peluang yang kita boleh fokus atau kita boleh tumpukan adalah melalui platform e-learning tersebut. Dan melalui, saya tambah sikit juga sorry Boleh. Melalui platform tersebut sebenarnya kita akan laksanakan ada satu webinar. Sebenarnya kita telah berbincang dengan rakan kita di South Africa, di Cape Town. Starter Academy, cikgu pernah dengar kan? Dia ada, nak jawab tak boleh, kena balas. Okay. Starter Academy di Cape Town, South Africa. Kita akan ada kerjasama dengan mereka di mana kita buat webinar dan disertai oleh mereka, contohnya coach ataupun jurulatih daripada Starter Academy bersama dengan jurulatih kat Malaysia ni kan, cikgu-cikgu macam Cikgu Suzeli dan sebagainya, rakan-rakan coach-coach cikgu kita ni, kita akan anjurkan webinar bertaraf antarabangsa. Macam itulah kan. So di situ nanti kita akan jemputlah rakan-rakan kita macam Hazim semua kan, siapa yang nak collaborate dengan kita collaborate bersama-sama lah untuk menjayakan program macam tu. So saya tengok dekat Malaysia ni webinar rugby kan, Akademi Rugby Malaysia, MRU sebagainya aktif buat benda-benda macam ni. Dan kami di Rugby.my kami melihat mungkin kita boleh explore platform e-learning ni, dan dalam masa yang sama kita bawakan benda ni ke peringkat lebih tinggi lah. Kita buat ke peringkat antarabangsa. Okey, terbaik tu. Satu apa yang kita tengok lah. Baik. Usaha yang baik. Saya harap, saya nak takut juga ni saya cakap orang tak dengar. Harap-harapnya masalah tu dah selesai lah. Okey, tak apa. Saya type soalan untuk Azim. Okey.
Tak boleh buat apa lah, memang kena buat macam ni pula lah. Nasib baik Kena type. keluar idea. Okey. Jangan tak close dah. Okey, keluar. Soalan dia, pasaran antarabangsa bagi strike. Awak baca, awak jawab. Okey, buat masa sekarang ni cikgu. Untuk soalan ni saya rasa lah pertama dulu saya nak jawab dengan keadaan pandemik sekarang ni, strike cuba untuk explore platform-platform yang lain. Contohnya sebelum ni kita mungkin terlalu fokus kepada event-event rugby. Maksudnya kita pergi booth, buka booth ataupun kita pergi tour apa semua tu kan. So dekat situ mungkin dekat strike sendiri kita kurang untuk mempromosikan secara online. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, kat situ kita kurang. Sebab kita hanya fokus kepada lebih fokus kepada tournament, event-event yang kita pergilah. So start dia pandemik tu kita dah cuba explore macam mana kita nak start buat IG live, nak buat Facebook live macam tu kan. So daripada situ kita mungkin dapat kekalkan momentum perniagaan kita tu sendirilah, macam mana kita nak kekalkan pembeli-pembeli dan sentiasa percaya kepada brand Strike ni sendiri. Maksudnya kita kekal ada dalam industri sukan rugby ni. Macam tu. So macam yang baru-baru ni, minggu lepas kita baru buat live. Kita buat sale live, secara live. So Alhamdulillah sambutan pun amat memberangsangkan lah. Maksudnya kita masih ada lagi peminat-peminat sukan rugby yang nak tengok barang-barang sukan rugby, nak tengok baju-baju rugby, bola rugby. So dekat situ kita dapat kekalkan kita punya brand tu sendiri, kepercayaan terhadap brand kita sendiri. So bagi soalan untuk cikgu kata pasaran antarabangsa tu, buat masa sekarang ni kita memang fokus untuk mengembangkan brand Strike ni ke seluruh Malaysia. Dan Alhamdulillah saya rasa Cik Norman sendiri, bagi saya lah, dia dah berjaya memperkenalkan brand Strike ni kepada seluruh Malaysia. Sebab saya start je saya habis belajar tu memang saya sentiasa pergi Johor, pergi Perlis, pergi Kelantan. So saya rasa dekat situ Cik Norman dah berjaya letakkan kepercayaan kepada brand Strike ni. Dan selain daripada tu, bermulanya sebelum start pandemik lagi lah, kita dah start explore. Mungkin kita explore kepada sukan-sukan lain. Contohnya bola sepak. Sebab saya sendiri main bola kan. So kita try explore dekat sukan bola sepak. Kita buat baju, mungkin kita supply barang-barang sukan bola sepak sikit. Tapi maksudnya itu hanya cabang daripada brand Strike ni sendirilah. So kita cuba explore benda-benda tu. Sebab kita kalau nak ikutkan, kalau tak ada pandemik ni mungkinlah kita tak akan explore benda tu kan, sebab kita hanya fokus kepada rugby dan sebagainya. Tapi bila terjadinya pandemik ni, kita kena cari usaha sesuatu yang baru untuk kita kekalkan kita punya brand ataupun kepercayaan orang terhadap brand kita. Macam tu lah cikgu. So hari ni saya nampak ayahnya pergi buat padang lah. Lain betul ayahnya ini pergi buat padang ni lah. Macam tu lah cikgu. Okey. Saya tak pasti suara saya ni dengar ke tidak. So saya kena sambil saya tanya saya type jugalah. Okey. tak ada pilihan, so kena buat macam tu. Okey. Soalan terakhir Soalan terakhir. Aktiviti terkini bagi rugby.my, mungkin ada nak dipromosikan apa-apa? Okey. Tu soalannya cikgu. Sekejap. Dia lag. Oh, okey. Tak apa, nanti cikgu bacakan soalan ni sekali. Okey dah. Cikgu cuba bacakan. Salah je alamak kejap. Alah. Dia lag ni pasal. Okey. Tak apa, orang faham tu.
Rasanya malam ni ramai orang pakai internet kot. Ya. Betul. Kalau tengok komen daripada Abang Azli, Bob, Cik Noman Strike ni dulu pernah main untuk SMS All Boys. Ya, betul. Nama Cik Noman ni memang antara legend dalam SMS All Boys. Satu ketika dulu, disebabkan itulah kecintaan beliau pada rugby tu ditubuhkan Strike tu. Ya, Azim kan? Betul. Ya, betul Abang Bob. Saya pula jadi moderator. Okey, jawab. Dah terbiasa. Okey, soalan aktiviti terkini Rugby.my. Okey. Kalau semua sedia maklum, tahun lepas disebabkan pandemik ni kita tak boleh main rugby kan. Tetapi sukan-sukan lain kita boleh buat, contohnya berlari apa semua tu di kediaman masing-masing boleh buat, dan disebabkan itulah kita dapat idea di mana tahun lepas lagi kita dah buat virtual run ataupun larian maya Rugby.my. Kalau tahun lepas kita buat 3 kategori, ada 5 km, 10 km dan juga 15 km. Di mana bajunya pun lain-lain. Macam baju yang saya pakai ni baju 5 km, 10 km baju lain, 15 km baju lain, dan juga medal tu pun boleh dikumpul dan dicantumkan jadi bentuk bola rugby. Tu idea kita tahun lepas lah kan. Dan dalam masa yang sama kita buka juga penyertaan untuk pelajar sekolah, di mana mereka boleh menyertai dan dapat mata ni cikgu, PJASK kan? PJSK kan, peringkat kebangsaan. Dan tahun ni juga apabila kita melihat sukan rugby ni pun masih lagi tak boleh dimainkan sampailah ke ketika ini, kami pun melancarkanlah sekali lagi virtual challenge ataupun cabaran maya, tapi tahun ni kita ubah konsep dia daripada tahun lepas. Tahun ni kita bagi peluang untuk geng-geng runners ataupun geng-geng yang suka berlari ni, kita bagi dia orang lari 10 km. Okey. Ada juga geng-geng yang saya ni bukan geng-geng lari ni kan, saya santai-santai je boleh lah. Okey, tak apa. Kita bagi mereka jalan kaki, walk ataupun walking 5 km. Okey, itu satu kategori. Lepas tu ada pula geng basikal. Kita orang ni geng basikal kan. Takkan kita orang tak lari. Kita orang ni suka ride jauh-jauh apa semua kan. Okey, tak apa. Untuk geng basikal kita bagi mereka kayuh sejauh 30 km. So disebabkan itu dan juga cikgu tiba-tiba benda ni tengah-tengah duk buat artikel menaik so kan, dapat pula idea tu lah. Sebab tu kita namakan sebagai RWC. Kalau geng-geng rugby, RWC ni Rugby World Cup kan. Tetapi Rugby.my kita ubah RWC tu jadi Run, Walk and Cycle. Still RWC kan. Masih kekalkan rugby. Kita berteraskan rugby lah, tetapi acara ni dibuka kepada semua lah. So untuk geng-geng pelari ataupun runners, dia boleh run sejauh 10 kilo. Geng-geng walk berjalan, mereka boleh jalan 5 km. Geng-geng cyclist ataupun geng-geng rider ni dia boleh kayuh sejauh 30 km. So kami telah pun launchkan event ni, virtual Rugby.my RWC virtual event dipanggil cabaran maya ni, bermula 28 hari bulan baru ni. Kita dah buka penyertaan dan setakat ni alhamdulillah sambutan yang diterima tu menggalakkan. Cumanya dalam masa yang sama cikgu, kita tengah minta dengan KPM untuk penyertaan pelajar ni dapat mata PJSK kebangsaan. Tetapi disebabkan sekarang ni pun kementerian dia baru berubah, lepas tu menteri masuk balik dan sebagainya kan. Jadi kita masih lagi tak dapat jawapan yang betul lah, sama ada kita boleh dapatkan mata PJSK kebangsaan tu ataupun sebaliknya. Tapi saya harapkan kalau dapat mata PJSK kebangsaan tu, ianya akan memberi daya tarikan lah khususnya pada pelajar untuk join event ni. So itu adalah aktiviti terkini kami. Disebabkan orang ni tak boleh main rugby, memang for sure tak boleh main dalam masa terdekat ni. Jadi you all buatlah benda ni, kekalkan kecergasan, boleh berlari, boleh berjalan ataupun naik basikal. So end of the day mereka akan dapat baju, mereka akan dapat medal, mereka akan dapat e-certificate dan juga majalah Rugby.my. Itulah pengisiannya. Disebabkan kita tak boleh main rugby kan, tapi kita kena kekal cergas kan, kita kena kekal fit. So you boleh naik basikal, boleh berlari, boleh berjalan sebagainya untuk mengekalkan kecergasan. Dalam masa yang sama dapatlah baju, dapat medal, dapat sijil sebagai tanda pencapaian lah untuk tahun ni. Itu kita orang punya aktiviti terkini
Dan saya jemput semualah, cikgu, Azim kan, sambil-sambil lari ke, apa ke naik basikal ke apa ke, kita join ni, end of the day dapat baju, dapat medal dan juga e-sijil. Untuk anak-anak UDA rugby cikgu, wajib kan Ada yang dah start dah tadi. Okay. Terima kasih. Harap-harap ramailah nanti anak-anak UDA rugby tu join. InsyaAllah, terima kasih. Harap-harap dengar suara ni, cakap ni. Okey Azim, soalan terakhir Azim. Aktiviti akan datang dari Strike. Okey, soalan yang samalah. Aktiviti terkini lah akan datang lah. Okay, buat masa sekarang ni memang kita alhamdulillah cikgu, kita bersyukurlah sebab kawan-kawan ataupun kelab-kelab rugby, sekolah-sekolah yang ada sukan rugby ni masih ada permintaan. Maksudnya masih ada yang buat jersey dan training kit diorang punya equipment untuk training, masih ada permintaan benda-benda tu. Jadi walaupun dalam masa pandemik ni Strike alhamdulillah masih ada bisnes dan masih berjalan, taklah terhenti, maksudnya kita tak tahu nak buat apa semua kan. Dan sekarang ni kita dah start explore IG live. Saya sendiri dah buat penjualan secara live, selain daripada dekat Shopee dan sebagainya, kita buat jualan dekat live apa semua. Dan akan datang saya rasa, andai katalah pandemik ni berterusan kan, so mungkin kita memang akan lebih perbaiki lah macam mana kita nak buat kita punya marketing online, kita nak buat FB ads ke, IG ads dan sebagainya lah, supaya Strike ni sentiasa orang kenal. Sebab mungkin waktu dulu budak-budak form 4, form 5 sekolah kenal Strike, tapi bila dah habis sekolah, budak-budak bawah dia tu tak kenal. Macam tu kan. So kita daripada situ, kita cubalah macam mana untuk kita kekalkan kita punya relevan tak relevan Strike ni, kita nak cuba kekalkan macam tu lah, supaya orang kenal. Dan aktiviti-aktiviti tu kita akan pelbagaikan lah, daripada segi IG live ataupun mungkin kita akan buat kontes, buat engagement dengan supporter sukan rugby kan, macam tu. Okey, so saya tak pasti suara saya keluar ke tak. Itu saja yang saya risau sekarang. Okey, kita boleh tamatkan sebab saya dah pergi kepada soalan terakhir tu. Okey, kata-kata akhir dari ahli panel. Okay. Saya dah tanya tu. Cuma belum keluar je. Oh ya ke? Siapa start dulu, Azim ke saya? Abang Bob lah. Okay. Boleh cikgu Okey, boleh. Okey. Right, terlebih dahulu sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada UDA Rugby atas menjemput Rugby.my untuk sama-sama share pandangan dan pendapat dan sebagainya. Pesanan kami tak adalah apa sangat pun, cumalah terima kasih di atas sokongan semua. Saya yakin rakan-rakan komuniti rugby ni very supportive to each other kan, bukan kepada Rugby.my saja, malah kepada Strike, kepada rakan-rakan lain yang buat bisnes kan, khususnya dalam rugby ni. Sebab mana-mana kita pergi memang muka ni juga yang akan kita jumpa kan. Kita akan jumpa Azim, jumpa Strike, jumpa brand-brand yang lain dan sebagainya. Inilah kelompoknya yang mewarnai sukan rugby di Malaysia ni lah. Jadi daripada Rugby.my kami sangat-sangat berterima kasih di atas sokongan semua daripada UDA Rugby khususnya, daripada rakan-rakan lain, daripada cikgu-cikgu sebenarnya yang terlibat dalam rugby ni. Sebenarnya banyak cikgu Cikgu Suzili. Bila saya interview kan, coach-coach rugby ni semuanya berlatar belakangkan sebagai seorang guru lah kan. Walaupun dah bersara dan sebagainya, latar belakangnya seorang guru. Dan saya rasa komuniti rugby di Malaysia ni sangat besar dan sebenar-benarnya ada banyak peluang yang kita boleh explore bersama, especially dengan norma baru ni kan. Tak pasal-pasal kita dah kena buat online kelas lah kan. Kena buat tu, kena buat ni. Kalau selama ni kita duk fikir rugby ni dekat Padang dan sebagainya, tapi semuanya sekarang dah melalui secara e-learning ataupun online lah. Jadi peluang untuk kita explore benda-benda baru ni sangat besar sebenarnya. Dan sebenarnya ini pun adalah satu peluang untuk kita berkolaborasi dengan komuniti rugby di luar negara, cikgu. So sebelum ni kita duk
kita duk fikir kita je kan dalam Malaysia ni kan, tapi sebenarnya macam luar negara tu dia orang sebenarnya mengalu-alukan tau kerjasama kita dengan dia orang. Macam yang South Africa tu, Start Academy, dia rasa sangat teruja tu. Best lah kita kalau kita boleh buat webinar sama-sama macam ni kan. Dia kata dia pun setuju untuk hantar peserta, dia siap offer lagi coach ataupun ex player Springboks dia orang untuk jadi penceramah. Kan? So macam tu kita pun rasa macam tak sangka kan. Kita duk fikir sama ni rugby kita lawan kat padang, mabuk macam tu. Tapi sebenarnya ada banyak peluang lagi yang sebenarnya kita boleh explore lah. Sama juga macam Azim cakap lah, kalau selama ni kita duk fikir orang nak datang beli kat kedai kita, tapi sekarang ni kita dah terpaksa explore kan, online, live lah apa segala bagai kan, Shopee dan sebagainya. Sebenarnya benda yang sama juga yang kami buat lah. So terima kasih atas sokongan semua. Saya mohon sokongan yang berterusan lah daripada komuniti rugby khususnya. Terima kasih cikgu. Azim. Okey, saya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah pada Abang Bob, Cikgu Suzeli. Selama ni banyak menyokong brand Strike ni, dan saya rasa saya sebenarnya masih barulah dalam industri ni, sebab sebelum ni Cik Norman yang uruskan semua benda kan. Tapi bila saya dah start handle benda ni, saya cuba belajar macam mana nak handle tournament, nak uruskan apa benda semua tu. So saya sangat berterima kasih lah dengan komuniti rugby ni, sebab diorang banyak bagi sokongan dan pendapat macam mana nak uruskan tournament rugby dan sebagainya. So itu memang saya sangat-sangat bersyukur lah, sebab geng-geng rugby ni diorang memang baik lah, diorang sangat membantu. Betul. Saya sendiri pun rasa bersyukur lah, sebab mengharapkan lepas ni kita dapat, macam Abang Bob kata, dapat bekerjasama and explore benda-benda baru. Mungkin macam Abang Bob kata, kita buat Abang Bob buat webinar apa semua tu, tapi collab dengan brand-brand rugby Malaysia macam tu kan. Itulah semua. Lepas tu selain daripada mengucapkan terima kasih, saya pun harap tunjuk ajar lah daripada Abang Bob, Cikgu Suzeli, kalau ada apa-apa yang perlu diperbaiki kan untuk brand Strike ni sendiri, sebab sekarang ni memang saya yang handle. So macam itulah untuk komuniti rugby ni. Okay, alright, insyaAllah. Baik. Okay. Jadi sekarang kita sudah hampir ke penghujung. So rasanya saya nak cakap ulas susah, sebab ni takut kita je dengar ni. Buat ni apa, bahasa isyarat tu? Alamak, kena buat baru tak? Okay, so itu saja untuk hari ini. Saya hantar dulu mesej ini dulu. Okay. So saya mohon maaf lah atas segala kesulitan pada malam ini. Saya tak sangka, sebab 2 hari lepas saya dah test benda ni dengan anak murid saya. Kita buat kelas online tu, kita test cara yang sama, dia tak ada masalah. Jadi malam ni tiba-tiba ada masalah, memang saya tak jangka lah benda ni, technical error ni. Okay, so no problem. So itu saja untuk malam ni. So saya bagi cue saya ni, kita akan tamatkan live kita. So saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel dan semua penonton. So itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, sekejap Okay, sekejap. Tak sangka lah dia punya ni hilang. Itulah. Cikgu kena matikan rekod ni dulu cikgu. Kejap.